Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Menarik hari ini, kita akan merungkai rangkaian internet rahsia Dark Web. Ada yang percaya Dark Web ini adalah kisah mitos internet, palsu, rekaan, teori. Tapi tahukah anda, masih ramai yang percaya dengan kewujudan satu lubang gelap di internet ini. Bukan untuk orang biasa macam kita, tetapi untuk mereka yang gila, mereka yang psycho, di mana mereka ini berkongsi minat yang menjijikkan. Sebelum saya pergi lebih dalam lagi merungkai isu Dark Web, kepada mereka yang tidak tahu apa itu Dark Web, izinkan saya jelaskan dulu Dark Web dan saya akan berkongsi kisah-kisah yang dikaitkan dengan kewujudan Dark Web ini. Apa itu Dark Web? Kita tahu yang sekarang ni apa yang kita buat di internet boleh dijejaki. Data-data kita, apa yang kita post, apa yang kita suka, aktiviti kita di internet, dan data-data ini kemudian akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya kerajaan untuk menjejak ataupun mengintip kita. Untuk pihak berkuasa mengintip rakyat bukanlah sesuatu yang asing lagi. Malah di China, antara sebab kenapa mereka dapat mengurangkan merebaknya coronavirus ialah dengan mengintip rakyat mereka. Di China, mereka tahu kalau ada yang melanggar peraturan dan mereka akan dihukum. Data-data ini akan digunakan untuk mengawal pergerakan mereka. Begitu juga dengan skandal Cambridge Analytica yang menggunakan data rakyat untuk memanipulasikan pola undian di Amerika. Poin saya di sini, yang kerajaan boleh menjejak kita melalui aktiviti dan data kita di atas talian ataupun secara online. Berbalik kepada Dark Web, dengan menggunakan Dark Web, mereka tidak boleh dijejaki. Disebabkan ancaman dari kerajaan inilah, ada yang memilih untuk bersembunyi di Dark Web. Bersembunyi dari siapa? Dari pihak berkuasa supaya tidak dapat dijejaki. Bersembunyi untuk apa? Untuk melakukan pelbagai aktiviti yang melanggar undang-undang. Contohnya, menjual ataupun membeli dadah dan senjata, menawarkan perkhidmatan membunuh, menjual data kad kredit dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti haram yang tidak boleh dilakukan di internet biasa. Dan untuk pembayaran pula, mereka akan menggunakan Bitcoin. Bukan itu sahaja, Dark Web juga digunakan oleh kumpulan tertentu yang tidak mahu dijejaki. Contohnya kumpulan revolusi yang mencetuskan revolusi Arab Spring pada tahun 2010 dan 2011 dahulu. Begitu juga dengan kumpulan pengganas. Semua rancangan mereka dibincangkan di Dark Web. Dengan erti kata lain, orang yang menggunakan Dark Web ini, mereka tidak mahu dijejaki oleh pihak berkuasa. Level Dark Web. Secara ringkasnya, internet yang kita tahu sekarang ni ada 3 level yang berbeza. Kita ada surface web. Di surface web inilah yang kita semua pakai, di mana kita masuk Google, Facebook, Instagram, Twitter dan laman web biasa yang lain. Selepas level pertama, ada level kedua. Di level kedua ini pula dikenali sebagai Deep Web. Untuk masuk ke dalam Deep Web ini, bukan menggunakan browser biasa yang kita guna sekarang, tetapi menggunakan browser yang khas. Dengan browser ini, ia akan memastikan identiti anda tersembunyi dan hampir mustahil untuk anda dijejaki oleh sesiapa sahaja, khususnya pihak berkuasa. Saya cakap hampir sebab menggunakan browser khas ini tidak menjamin anda tidak boleh dijejaki. Kemungkinan untuk anda dijejaki masih lagi ada. Di Deep Web ini, 90% maklumat internet yang tersembunyi ada di sini yang tidak ditemui di surface web. Menurut kajian daripada Daniel Moore dan Thomas Reid dari King College di London, mereka telah menemui 2,723 laman web di Deep Web pada tahun 2015 dan mengesahkan 57 dari laman web ini mengandungi konten yang terlarang. Untuk anda masuk ke Deep Web ini sebenarnya senang. Mungkin ada di antara goers yang pernah masuk ke Deep Web. Anda tahu macam mana? Senang untuk masuk. Tapi jangan cuba untuk masuk ke dalam Deep Web. Tapi yang ingin saya bincangkan pada hari ini bukan level 1, bukan level 2, tetapi level ketiga yang dikenali sebagai Dark Web ataupun Darknet. Dark Web ini 6% maklumat tersembunyi yang tidak dapat diakses sembarangan. Untuk masuk ke dalam Dark Web, tiada siapa yang tahu. Ada yang cakap anda perlu mendapat invitation khas dari mereka yang sudah ada di dalam Dark Web. Namun begitu,
ada juga yang tidak percaya dengan kewujudan dark web. Ada yang percaya ini hanyalah mitos yang direka semata-mata. Ini menimbulkan misteri di kalangan netizen. Walaupun kita banyak dengar kisah tentang dark web, tiada siapa yang dapat membuktikan kewujudan rangkaian misteri tersebut. Dengan itu, berdasarkan maklumat dari pelbagai sumber, hari ini saya akan cuba merungkai dan membincangkan persoalan wujudkah dark web? Kisah kewujudan dark web. Kisah-kisah yang akan saya kongsikan ini adalah kisah yang seakan-akan membuktikan kewujudan dark web untuk memberikan kita gambaran apa yang sebenarnya terdapat di dalam dark web. Kewujudan dark web mula popular sekitar tahun 2009 dahulu, bila kisah tentang deep web mula tersebar di surface web. Selain membincangkan apa itu deep web, antara yang hangat dibincangkan netizen di forum-forum ialah sebuah website yang wujud di dalam dark web dikenali sebagai Red Room. Disebabkan apa yang terjadi di laman website Red Room ini bunyi seperti mengarut dan tidak masuk akal. Ada yang menyangka Red Room ini hanyalah satu kisah legenda urban, mitos ataupun rekaan. Walaupun begitu, masih ada lagi netizen yang percaya dengan kewujudan Red Room ini, dan ini masih menimbulkan tanda tanya sehingga hari ini. Red Room. Dengan itu, ramailah yang berkongsi maklumat yang mereka ada tentang Red Room ini. Kononnya Red Room ini adalah sebuah website yang memaparkan satu siaran langsung. Di siaran langsung itu pula ialah siaran orang yang diseksa dengan kejam. Orang-orang yang diseksa di dalam siaran langsung tu sama ada diculik ataupun dibayar untuk diseksa. Membawa kita kepada siapa yang menonton seksaan-seksaan ini, untuk siapa mereka ini diseksa. Orang-orang yang menjadi ahli di website Red Room ini ialah orang-orang yang mempunyai minat yang jijik, di mana mereka ni orang yang bersifat sadistik. Mereka ni suka dengan benda-benda yang mengerikan. Diorang akan rasa puas kalau tengok orang lain terseksa. Senang cerita, diorang steam tengok benda-benda macam tu. Dengan erti kata lain, diorang ni memang psycho gila. Mereka sanggup untuk membayar beribu-ribu US dollar untuk menjadi ahli Red Room dan melihat orang diseksa secara langsung. Dan di antara mereka ni, siapa yang membayar harga yang mahal, mereka boleh memilih macam mana orang diseksa ataupun macam mana mangsa akan mati. Ada juga kisah yang menceritakan sesiapa yang membayar bayaran yang mahal, mereka boleh memilih siapa yang akan diseksa. Dan orang-orang gila di dalam Red Room ini akan pergi menculik orang yang dipilih oleh pembayar tersebut. Gila kan? Memang gila. Apa yang lebih gila, bila website Red Room ini terletak tersembunyi jauh di dalam dark web, kononnya tiada siapa yang pernah menemui. Kisah Red Room inilah antara kisah pertama yang kononnya mencadangkan dark web wujud, penuh dengan orang gila yang psycho. Tidak berhenti di situ, ada beberapa kisah lagi yang kononnya membuktikan kewujudan dark web ini. Luka Magnotta dan pembeli video misteri. Kisah seterusnya kita lihat kes Luka Magnotta. Luka Magnotta adalah seorang model amatur dari Kanada yang obses dengan filem-filem psycho macam American Psycho dan juga Killer Instinct. Dia ada fantasi untuk kehidupan dia jadi macam jalan cerita di dalam filem-filem tu. Untuk menjadikan fantasi ini menjadi reality, dia mula menjadi pembunuh bersiri. Dia akan membunuh dan memuat naik video ataupun gambar dia membunuh haiwan dan manusia di internet. Video dan gambar ini kemudian akan tersebar dan orang ramai yang tengok gambar ni ataupun video ni akan cuba mencari dia. Dan ini akan membuatkan dia terkenal. Itulah yang dia mahu. Antara fantasi dia juga, dia mahu ditangkap dan dihukum seperti juga watak di dalam American Psycho dan Killer Instinct tu. Senang cerita, dia ni memang psycho gila. Antara mangsa Luka ialah seorang pelajar yang dikenali sebagai Junlin, di mana Luka membunuh Junlin sambil dia merakam dan kemudian memuat naik rakaman tersebut di internet. Dipendekkan cerita, Luka akhirnya dapat ditangkap dan disoal siasat. Kenapa dia membunuh Junlin? Menurut Luka, dia sebenarnya tidak berniat pun mahu membunuh Junlin. Tetapi kononnya dia telah dipaksa oleh seseorang yang dikenali sebagai Manny Lopez. Kononnya, Manny inilah yang memaksa dia untuk membunuh Junlin. Kalau tidak, Manny akan membunuh Luka. Berbalik kepada topik utama kita, dark web.
Kononnya menurut Luka, video yang dirakam tadi akan dijual oleh Manny di dark web. Dijual kepada mereka yang ada hobi ataupun minat menjijikkan di dark web. Rakaman tersebut kononnya sepatutnya eksklusif kepada mereka yang membeli di dark web, tapi entah macam mana video tersebut keluar dari dark web dan tersebar di surface web membuatkan orang ramai mencari Luka, menjadikan dia buruan netizen dan juga polis. Itu kenyataan dari Luka. Kononnya dia tidak bersalah. Walaupun begitu, masih ramai yang tidak percaya dengan kenyataan Luka ini dan beranggapan itu hanyalah kisah rekaan ataupun alibi mengarut daripada Luka. Luka kemudian telah dipenjarakan selama 25 tahun. Kisah pemilik rumah hantu paling ekstrim di dunia. Kisah dark web ni tidak berhenti di situ. Seterusnya kita lihat kes McKamey Manor. Pada akhir tahun 2019, viral bila McKamey ini membuka tarikan rumah hantu paling ekstrim di dunia. Kononnya, sesiapa yang berjaya keluar dari rumah hantu ini akan mendapat wang $20,000. Bayangkan sebelum masuk ke dalam rumah hantu tu, peserta perlu menandatangani surat perjanjian sebanyak 40 muka surat yang menyatakan kalau terjadi apa-apa dengan diorang ni, McKamey tidak akan bertanggungjawab serta syarat-syarat lain yang mengarut. Apa yang jadi kepada para peserta semasa berada di dalam rumah hantu tu macam real. Mereka akan diculik dan dibawa ke dalam rumah hantu. Di dalam rumah tu pula mereka akan diseksa dengan macam-macam jenis seksaan. Ada yang dicekik, ada peserta yang rambutnya dicukur, ada yang diugut dan dihina. Ada yang dikurung di dalam sangkar dengan mata ditutup, tangan dan kaki diikat. Ada pula yang dikurung dalam bilik yang gelap. Para peserta akan menangis, meraung dan bermacam-macam jenis seksaan dengan harapan kalau mereka dapat keluar dari rumah hantu tu, mereka akan memenangi wang $20,000. Semasa seksaan ni dijalankan, McKamey akan merakam para peserta yang diseksa tadi dan memuat naik video-video tersebut ke YouTube. Ramai yang mengecam McKamey disebabkan aktiviti dia ni tidak berperi kemanusiaan, kejam dan zalim. Hanya dengan wang yang ditawarkan, dia menyeksa para peserta. Dan itulah secara ringkas kisah tentang rumah hantu McKamey ni. Tapi tidak berhenti di situ, ada plot twist yang menjijikkan lagi tentang kisah ini melibatkan dark web. Bila ini hangat tersebar, maka hangatlah netizen membincangkan kes McKamey ini. Antara yang menarik perhatian saya ialah satu perbincangan di reddit.com. Soalan yang berbunyi, macam mana kalau McKamey menjual video-video seksaan yang tidak dimuat naik di YouTube dan disimpan di dark web. Di sana mereka membincangkan teori kemungkinan video-video yang diambil dijual oleh McKamey di dark web. Ramai yang berpendapat disebabkan McKamey mempunyai sifat psikopat ataupun psycho, ramai yang bersetuju kemungkinan itu ada. Sebab sekarang pun ada video yang dimuat naik di YouTube. Masih banyak lagi koleksi McKamey yang jauh lebih menjijikkan. Dengan itu, netizen berpendapat tidak mustahil kalau dia menjual video-video ini di dark web kepada orang yang berkongsi minat yang sama dengan dia. Dan itulah antara kisah yang dilibatkan dengan dark web. Kisah yang seakan-akan mencadangkan dark web itu wujud sebuah rangkaian internet paling rahsia di dunia, lebih rahsia daripada deep web, hanya untuk segelintir golongan dengan minat yang menjijikkan ataupun orang gila lah, senang cerita. Itu sahaja rungkaian dark web daripada saya. Semoga perkongsian saya ini dapat memberikan anda gambaran tentang dark web. Apa beza di antara surface web, deep web dengan dark web dan juga kisah-kisah yang dikaitkan dengan kewujudan dark web. Ingin saya nyatakan di sini betul atau tidak dark web ini wujud, tiada sumber sahih mengesahkan kewujudan dark web.
Apa yang ada cuma teori dan kisah yang dikongsikan di internet. Apa yang pasti, Deep Web memang betul-betul wujud. Dengan itu, pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri dan tinggalkan maklumat yang anda ada di ruangan komen di bawah. Pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ini bermanfaat. Pastikan anda subscribe kepada yang belum subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami membuat naik video. Mungkin anda ada cadangan untuk episod seterusnya yang anda ingin saya bincangkan. Tinggalkan cadangan anda di ruangan komen di bawah. Apa-apa pun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.